Abang? Abang? Abang okey tak? Aku tak nampak ketua rehat dia. Abang okey tak? Saya cuma risau sebab tadi dekat bawah abang macam okey, lepas tu badan macam tak... Saya buat hal aku lah. Aku penat ni kan. Tolonglah hormat sikit aku. Hormat privasi aku. Aku dah cakap dengan kau. Aku dah pesan dengan kau. Jangan sesekali masuk bilik aku. Kau buat juga apa ni? Sayang, asal kunci pintu ni? Sayang, buka pintu. Asal kunci pintu? Alamak, macam ni tak biasa ni. Zah. Zah, bangkit. Siapa sayang? Alah, mengigau. Nampak tu dalam bilik. Ha? Ni mesti ni Farah mengajuk engkau ni. Apa yang kau dah buat? Apa lah ya? Jangan biarkan isteri mengajuk lama-lama. Itu antara paparan klip daripada drama yang boleh kita andaikan gambaran untuk topik yang kita nak bawakan pada hari ini, sebumbung tapi tak sebantal. Ada banyak sebab mengapa situasi ini berlaku dan hari ini kita akan rungkaikan sebabnya, dan mungkin kalau ada dalam kalangan kita yang mengalami situasi yang sama, ini mungkin anda boleh dengarkan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Betul. Dan untuk itu kami pun dah tak sabar nak memperkenalkan 3 orang tetamu yang cukup istimewa di set Wanita hari ini. Yang pertama sekali tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ozu. Alamak, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Nazia Mustafa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Aha, dan di hujung sana kita bersama dengan hero Malaya juga ni. Aha, seperti Fadil Ahmad juga. Belum lagi. Amar Taitan. Apa khabar Amar? Alhamdulillah, terima kasih menjemput. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita tadi, Datuk. Kita dah tengok dalam sikit gambaran drama tu. Situasi ni kadang-kadang kita rasa drama ni macam berlaku dalam realiti kehidupan pasangan suami isteri. Tapi kita nak tahu, kalau tadi di awalnya mungkin kami dah menyentuh antara beberapa sebab ataupun memungkinkan situasi ini berlaku. Tapi secara jujurnya dalam situasi era sekarang ni, apatah lagi berlakunya dengan pandemik COVID-19, adakah situasi ini masih lagi orang dapat lihat kewujudannya atau ada sebab-sebab lain, Datuk? Mungkin ialah ujung-ujung ni makin ramai mungkin berlaku sebumbung tak sebantal tu. Sepatutnya sebumbung sebantal semimpi, ya. Wow. Semimpi tu. Semimpi. Barulah akhirnya setia, serasi setia. Tetapi itulah kadang mungkin sebab ialah rajuknya, dan orang sekarang ni dia punya egonya hebatlah. Ego dia tinggi, ya. Malah isterinya lawyer, suaminya lawyer kan. Contoh-contoh lah kan. Tak ada kenangan orang Kenapa hidup. lawyer tu tunjuk kepada saya? Tak, itu tak. secara kebetulan. Oh, okey. Takkan nak tunjuk kepada saya? Tak sesuai. Itulah kadang itulah rajuk satu. Tapi itu kadang pada saya yang asasnya ialah sebab ingkar lah, ya. Kalau ingkar Tuhan, mudah ingkar pasangan, ya, ingkar mak bapak. Jadi akhirnya banyak dia punya rentetan kepada sebumbung tak sebantal tu, kecil hati, rajuk, ya, miscommunication dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang tak sebantal tu sebab COVID lah. COVID, ya, selama batuk penyakit kan. Ataupun memang berdengkur, ya Allah, berdengkur dia. Satu flat boleh dengar lah satu kampung, ya. Jadi terpaksalah pisah, ya. Dan ada kadang dia kerja forex. Ya, forex pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kadang ada pula kekasih gelap, jadi terpaksa nak. Alamak, Datuk. Saya Macam bagi idea. Ribu-ribu kes yang Tok Abah ni counsel, ya. Jadi itulah dia antara perkara yang saya terpaksa counsel, dan itulah sebab ketagihan, kehadian dan sebagainya macam-macam. Tapi ada juga maaf lah, kadang dia memang tak boleh, isteri dia terpaksa dengan cara hormat bagi bantal sebab dia bila suami angkat tangan je bukannya nyamuk aja pitam, si isteri pun pitam. Ya.
ini pun itulah ni. Faham ya? Itulah ni antara perkara yang menyebabkannya, tapi kebanyakannya rajuk dan ego dan mungkin kecil hati. Padahal betulnya kalau tidur dalam keadaan rajuk atau kecil hati, takut-takut malaikat rahmat pun keluar. Itu yang kadang-kadang orang terlupa ya, sebab jahil ya, dan sebagainya. Betul. Baik. Pastinya ada pelbagai faktor, Datuk, seperti yang Datuk kongsikan tadi. Dan ada juga berlaku situasi di mana mungkin dalam pasangan ini tidak mahu bercerai, tetapi sudah tidak capai kata serasian tu, dah tak sepakat. Tapi masih lagi perlu meneruskan hubungan perkahwinan itu, walaupun dah tak seperti biasa. Macam Nazia sendiri, pernah ataupun tidak berlaku situasi di mana sudah tidak sependapat dengan pasangan dan mengambil jalan, okey tak apa, malam ni kita tidak tidur sekali. Pernah ataupun tidak? Pernah lah, sebab saya dah 2 kali kahwin. So the first one tu macam itulah, bila kita dah tak serasi tu kita ambil keputusan. Tapi ketika tu saya muda. Kita muda. Jadi saya rasa untuk tahun pertama hingga ke tahun ketiga, untuk kita matchkan kehidupan kita dengan suami ni, agak ada satu detik sukar untuk mengenali. Bila kita duduk serumah baru kita tahu buruk dia. Kita tak boleh tengok baik je, kita tengok buruk. Jadi bila ada 3, kalau antara 1 hingga 3 tahun kalau kita tak tahan, saya rasa ramailah. Sebab saya rasa sekarang memang banyak kes bila orang kahwin 2 tahun bercerai, 3 tahun dah bercerai. Saya rasa benda tu jadi tak boleh nak match. Tadi lepas 3 tahun tu you dah boleh terima antara satu sama lain. So saya rasa dah boleh teruskan seperti biasa. Ini soal kalau kita sentuh tentang keserasian lah, kan. Mungkin dalam waktu itu dapat dirasakan antara pasangan suami dan isteri itu tak ada keserasian. Jadi mengambil jalan mudah untuk berasingan. Dah walaupun sebumbung. Amar, muka kenapa macam tu, Amar? Saya pun tak tahulah. Saya menunggu soalan yang untuk saya nak menjawab sebenarnya. Okey, soalan yang pertama. Sebab saya tak tahu saya nak tackle dari angle mana sebenarnya sekarang ni. Sebab apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi? Salah satunya sebab rajuk. Kemudian ego. Kita tahu lelaki karakter egonya memang sangat kuat berbanding dengan wanita. Adakah Amar sendiri sebagai seorang suami merasakan kadang-kadang berlaku pertelingkahan dengan isteri, rajuk isteri itu membuatkan Amar dah biasa dengan situasi itu berulang kali sampai ke egoan tu macam tak payah nak bujuklah, kali ni sama je, ikutlah. Kita tolak tepi ego. Saya rasa dalam perhubungan suami isteri ni kita kena everyday make something special, yang setiap hari, setiap kali kalau kita jumpa dia, kita kena ingat kepanasan yang kita ada, hangat yang cinta daripada awal. Wow. So ego atau apa yang melibatkan diri sendiri atau diri orang lain, kadang-kadang ego berbalik pada diri sendiri. Kita sendiri kena kontrol. Kita tak boleh nak kontrol ego wife kita. It goes to the person itself. Saya rasa apa yang paling penting dalam perhubungan, it goes back to communication. Communication and adapting. Saya rasa kalau penyesuaian di antara kita suami dan isteri dan suami, kalau kita pandai menyesuaikan diri dengan keadaan yang okey, kita dapat tahu mungkin isteri kita ada momen yang mungkin dia ada masalah yang dia sendiri tak nak cerita. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang pasangan, saya rasa kita sendiri kena ambil langkah kita sendiri untuk nak menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan kita, sebab ego ni bawa pergi mana pun, ego tu tetap kita boleh kalahkan. Ego lelaki memang ego tinggi sebenarnya. Tapi saya percaya ego lelaki atau ego perempuan, bila dia berada di tahap yang tinggi, dia akan jadi tinggi. Tapi bila dia boleh beralah, dia boleh jadi beralah. Turunkan ego kalau tak nak sebumbung tapi tak sebantal. Tapi kan Datuk, kalau kita bercakap tentang sebumbung tapi tak sebantal ni kan, tadi Datuk dah kongsikan dah pelbagai faktor. Mungkin terjadi juga, Karina, situasi di mana nak menjaga status ataupun demi kepentingan anak-anak ataupun takut dengan apa masyarakat akan berkata tentang sekiranya bercerai. Tapi adakah usia perkahwinan itu juga, Datuk, memainkan peranan untuk topik kita pada hari ini? Mungkin untuk pasangan yang lebih muda ni, dia susah sikit sebab dua-dua masih lagi ego. Tetapi untuk mereka yang sudah melangsungkan perkahwinan itu untuk bertahun-tahun lamanya, dah faham dah pasangan tu macam mana. Jadi kurang berlaku sebumbung tapi tak sebantal ni. Ya, itu mungkin betul lah ya, sebab kata Nadia tadi, kita bila dah lama berumah tangga tu, dia re-socialization proses tu dah cantik, dah kenal ya, makin dapat terima ya, the good and the bad ya, yang cantik dan buruk pun kita dapat terima seadanya, sebab semua orang tidak sempurna. Suami ada kelemahan, isteri pun sama juga. Tapi juga kita kena ingat bahawa sebenarnya sebumbung tidak sebantal itu juga sebenarnya satu strategi dalam
konsep Islam pun kalau misalnya bergaduh, isteri degil ataupun suami whatever lah ya, so dah dipujuk tak nak juga ubah, dia salah satu dia punya treatment ya pisah tempat tidur sebagai peringatan sebelum hantar ke rumah mak bapak lah ya. So itu satu proses untuk muhasabah diri, cool down dan sebagainya. Ya, ada juga satu kes yang saya jumpa, banyak kes lah, tapi salah satu kes tu ialah di mana dia memang dah pakat isteri, okey saya memang dah sejak kecil saya tak tidur dengan orang, saya memang tak boleh. So dia memang decide ya, kahwin 12 tahun, anak 4 orang, dalam tidur tak sebentar pun 4. Saya pun tak tahu macam mana. Kau budak-budak kau tak faham ya. So ini macam mana? So kau kena fikir yang lurus. Baik Tok Abah. So memang ya, terutamanya orang muda ya, memang dia terasa terus dia, to them is normal ya untuk pisah, dan drama tidak membantu. So patutnya kalau you berlakon drama janganlah sampai bagi pembantah kat suami. Tapi itulah saya baik bagi elok, kalau campak je satu hal lah. So sebenarnya jangan tidur dalam keadaan marah atau masuk muka, sebab itulah satu malam malaikat akan kutuk kedua-duanya dan mereka rahmat keluar dari rumah tangga kita takut mati sebelum dapat bermaafan. Allahumma salli Muhammad. Itu sebabnya kita bercakap apa pun akhirnya kena cari what is the end point. Mudah-mudahan ya dapat satu kebaikan. Dan apa yang pasti sebenarnya kita nak lihat dalam sesebuah rumah tangga itu bagaimana peranan suami dan isteri untuk tidak menyebabkan situasi ini berlaku. Sekejap lagi kita nak kupas tentang sisi itu. Kita nak dengarkan pandangan daripada mereka di luar sana berkenaan dengan topik ini. Silakan. Bagi saya, sebagai seorang lelaki ataupun suami, kita kena cari jalan lah macam mana nak sebantal. Tapi dia berbalik kepada kedua-dua individu lah kan. Kalau seorang ego terlalu kuat, seorang lagi hati lembut, nak pujuk tapi tak makan pun susah lah juga. Bagi saya kalau masalah macam tu, saya cuba sedaya upayalah untuk macam mana kita nak settlekan masalah tu. Yang terjadi kita kena banyak bincang lah. Saya tak setuju dengan statement tu sebab sebagai suami isteri, kita mestilah sentiasa bersama. Kalau kita ada masalah, kita perlu berbincang dengan pasangan kita untuk cari jalan penyelesaian. Masa terbaik untuk kita meluah dan berkomunikasi dengan pasangan ialah sebelum waktu tidur. Sambil bersantai-santai, boleh berbincang tanpa ada gangguan pada anak-anak. Secara tak langsung, hubungan suami dan isteri itu akan menjadi lebih akrab dan mesra. Dari saya pandang daripada sudut positif, suami isteri perlukan masa untuk muhasabah diri kerana perkara itu dapat melatih kita untuk berfikir secara lebih rasional apabila kita menghadapi apa-apa masalah ataupun untuk memperbaiki hubungan suami dan isteri. Depends on situasi kot antara pasangan suami isteri tu. Dia bagi saya ada dua lah, positif dengan negatif. Positifnya kita dapat muhasabahkan diri lah kalau kita tidur asing. Tapi jangan lama-lama. Kalau negatifnya bagi saya dia boleh jadi masalah antara suami isteri. So nanti dia akan jadi berenggang antara suami isteri. Saya tak setuju. Pada saya, hubungan suami isteri perlu ada chemistry, kena ada komunikasi yang baik, dan jika tidak sekata hanya sebumbung akan menyebabkan hubungan suami isteri akan menjadi renggang. Bagi saya, dalam hubungan suami isteri perlu ada komunikasi untuk membincangkan setiap masalah yang dihadapi bagi kedua-dua pihak berbahagia dalam hubungan. Itu kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan saya tertarik dengan salah satu perkongsian oleh responden kita yang berkata ada positif, ada negatifnya juga. Yang positifnya kita boleh muhasabah diri. Tetapi kan Nazia, mungkin Nazia boleh kongsikan juga. Tadi Datuk ada menyentuh tentang kemaafan dan juga komunikasi. Pentingnya dua aspek ni dalam sesebuah hubungan, terutamanya hubungan antara suami dan isteri untuk melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kalau tak ada komunikasi, kalau tak ada persefahaman ini, maka terjadinya sebumbung tapi tidak sebantal. Okey, bagi saya adalah seorang wanita yang hati lembut, pemaaf. Apa pun terjadi, saya maafkan dia. Sebab wanita ni ada satu perkara je dia tak boleh terima. Yang lain dia boleh terima. Dia tak boleh terima kalau suami dia ada orang lain. Betul. Itu saja. Pula saya cakap betul tu. Okey, satu je. Perkara-perkara remeh-temeh bagi saya, yang benda kecil-kecil, saya rasa saya pun bukan budak-budak muda, saya pun dah berusia, saya pun dah ada anak. Jadi bagi saya, maafkanlah. Anggapkan benda tu dah macam get used to it dan saya biarkan. Jadi dari masa ke semasa saya boleh duduk dengan suami, boleh bercakap ini itu, tak macam dulu
apa pun macam sekejap nak marah kan. Sekarang dah tak, benda tu dah, proses tu dah berlalu. Jadi sekarang ni lebih matang. Dapat menyelesaikan satu perkara dengan menggunakan memaafkan kematangan. tu adalah lebih baik sebenarnya. Okey, setuju. Ammar sendiri kan, kalau kita lihat kadang-kadang bila menyentuh tentang berlakunya konflik dalam sebuah rumah tangga ataupun kita bergaduh biasalah ni, soal ungkit-mengungkit ni akan menjadi satu kepada titik pergaduhan yang lebih besar. Bagaimana sendiri Ammar melihat bahawa untuk suami sendiri yang dianggap sebagai nahoda dalam sebuah kapal, sebagai ketua keluarga, peranan suami untuk mengelak pada situasi itu lebih besar? Kita ambil konteks sebagai seorang nahoda. Kadang-kadang seorang nahoda ni pun ada yang dia punya calculation ni pun tersalah. Di situlah ada orang-orang laut kita, contoh kita punya makmum yang akan sentiasa mengingatkan kita kembali apakah landasan yang patut kita ikut. So setiap salah yang kita buat sebenarnya ada hikmah yang macam Yana kata, sesuatu yang boleh membuatkan kita tersedar. Yang kadang-kadang landasan yang kita ikut ni mungkin ada tak eloknya. So kita berbalik pada apa yang elok. Tapi tak elok dan elok dalam perhubungan, saya rasa sebagai seorang suami isteri, eloknya dalam perhubungan itu supaya kita tahu sebenarnya satu perjalanan tidaklah sebegitu licin, tidak sebegitu apa yang kita sangkakan. Biar ada, sebab hidup macam roda, ada atas, ada bawah. So bila kita sentiasa beringat dengan benda-benda macam itu, saya rasa itulah keindahan bila kita hidup sebagai pasangan suami isteri. Ujian, silakan. Rumah tangga perlu bergaduh. Bila kita bergaduh, kita tahu apa yang kita buat selepas tu. Sebab contoh kita ambil konteks di luar perhubungan suami isteri lah. Kita ambil konteks sebumbung sebantal, kita ambil konteks dalam kerja. Mungkin kita dengan bos sebumbung tapi tak sebantal dari sudut idea. Tapi pentingnya kita tak sebantal ni mungkin bila kita bergaduh untuk mencetuskan idea-idea, spark-spark yang baik, mungkin sesuatu yang bagus untuk kita dalam melaksanakan apa idea atau konten yang menarik untuk sebuah syarikat tu, apa idea yang bagus. Dan setiap kali bila ada pergaduhan itu kena cari satu titik persamaan untuk mencapai kesepakatan. Datuk, bagaimana sendiri Datuk melihat bahawa sampai fasa sebumbung tak sebantal ini, pasti sebelum tu dah ada perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga, barulah sampai kepada fasa ini. Bagaimana sebenarnya boleh berlaku wujudnya fasa ini? Sebab dia kadang-kadang bila dalam rumah tangga ni, bila seorang asyik melihat kepada ni bukan salah aku, ni salah dia. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga kita jangan cari siapa yang salah, cari apa tak betul. Jadi kita sama-sama betulkan. Sebab dua-dua pun tak sempurna. Sebenarnya saya selalu bila counsel orang yang bergaduh, saya kata both of you are work in progress. Kamu ni dua-dua dalam proses untuk membaiki diri. So langkah pertama kalau kita nak tahu tu ialah suami kena sedar bahawa aku pun ada silap. Mungkin cakap aku tadi, nasihat aku betul tapi aku naikkan volume tadi. Makan dia kecil hati sampai gini. Aku terungkit dari itu. Terungkit pula kisah lama dan sebagainya. Ini pun satu perkara. Sebenarnya dalam perbincangan pergaduhan, kena ada undang-undang. Jangan fokus pada isu semasa, jangan ungkit yang lepas. Tolongnya kalau ungkit saja, ya Allah. Sejak kahwin memang awak tak pandai buat kopi. Kahwin dah 40 tahun. 40 tahun. Yang bertong-tong awak minum dulu. Itu lain ini. Kadang-kadang semalam. tak dinafikan, kadang-kadang perkara itu juga menjadi punca. Yes, breaking point. Itu breaking point betul. Tapi betul lah dipendam dan sebagainya. So kalau dua-dua mengaku bahawa yes, aku tidak sempurna, pasangan aku tidak sempurna, kami kena sama-sama mencari jalannya. Dan satu, keduanya itulah kadang-kadang masih ini hak aku, you ada hak, I pun ada. Malah lawyer kan, aku pun ada hak ya. Sebab kadang-kadang sama-sama nak minta hak dia sampai terlupa nak memberi hak pada pasangan. Kalau kita sibuk nak memberi hak dan juga memberi khidmat, banyak masalah akan selesai. So saya nak minta diri saya dan siapa-siapa pun bila ada pertengkaran konflik, tengok di mana salah aku, bagaimana aku nak betulkan diri aku ni. Ya, jangan takut untuk minta maaf. Sebenarnya minta maaf tanpa jangan malu, maaf tanpa dipinta, sayang tanpa syarat. Insya-Allah lah. Yang penting jangan menuding jari dan kita perlu perbaiki diri kita sendiri. Okey, baik Rina dan tetamu semua, kita ada satu perkongsian menarik dari rakan kita di Facebook yang berkata, saya tak pernah share pada orang luar, tapi sebab tajuk hari ini sangat tepat dengan saya, jadi saya ingin minta pendapat. Sejak saya sarap mengandung, suami kerap tidur asing dengan alasan saya kerap berdengkur sewaktu tidur. Mungkin efek pernafasan ketika pregnant. Selepas bersalin, suami elak tidur sekali dengan alasan takut tertindih bayi bila tidur sekatil. Kini anak dah hampir 2 tahun, suami masih beri alasan tidak mahu tidur sekatil kerana anak tidur lasak.
Datuk, kita melihat dari sudut mungkin suami ini tadi sentiasa memberikan alasan untuk tidak tidur bersama dengan isteri. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ni, Datuk? Wow, so itu sebabnya nak cari punca masalah. Memang betul, ada yang sebab menyusukan baby, takut tertindas, itu memang semua logical. Ya, tetapi dengan hidup ni, kalau kita berdasarkan pada logik saja, macam-macam perkara akan timbul. Tapi rumah tangga kita ni banyak kena pakai magic dan miracle. Not just logical dan practical, but magic dan miracle. Tengok, memang insya-Allah lah, tak ada saya pernah dengarkan ni mak bapak tidur bersama, anak tertindih. Tak ada lah. Tak ada, insya-Allah. Itu miracle-nya. Terus kadang-kadang kita tengah minum, suami isteri kat bawah, tiba-tiba isteri pun anak pun lagi, anak dah nak jatuh. Miracle, bukan logical. Jadi dalam rumah tangga ni kalau pakai logik saja, alasan tadi, takut nanti tertendang lah tadi, inilah ini, kesian ya. So saya takut ada faktor-faktor lain. Mungkin ya, kita tak tahu, mungkin ada kes wanita lain. Ya, mungkin ada masalah peribadi rajuk yang belum selesai. Ya, mungkin keluarga ke apa ke yang mengatakan dia tak tahu, tak nak cerita. Ya, yang ketiganya inilah dia. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin juga kes yang saya pernah jumpa banyak kali, kes masalah gangguan paranormal termasuk sihir, yang menyebabkan kadang dia tak langsung minat nak tidur dengan isterinya walaupun dah bersalin dan sebagainya. Anak dah 2 tahun. So pada saya is more than what we see from with the naked eyes. It's more to it. Ada benda yang kena kaji. So sekali kita tak tahu puncanya, maka susah kita nak berikan nasihat yang tepat dan Tapi untuk apa yang dilalui itu, bagaimana mungkin penyelesaian pertama yang boleh dilakukan isteri ini? Okey, so itu sebabnya kalau misalnya dua orang tu tidak dapat menyelesaikan sebab ialah masing-masing ada argument yang logical, maka kena ambil orang tengah lah yang dapat dipercaya oleh dua-dua pihak tu untuk memberi nasihat dan pandangan, kalau boleh ustazah ya. Kalau ialah yang dipercaya oleh dua-dua yang dapat memberikan nasihat. Kadang orang luar punya cakap ni mudah diterima. Tapi cakap orang dalam ni memang bomo sekampung tak mustajab. Baik. Dan saya sebenarnya tertarik bila Datuk sebut tadi ada tentang rajuk. Nazia, Amar, saya tertarik juga untuk berkongsi satu kisah viral yang berlaku di Jepun yang mana pasangan ini berkahwin lebih daripada 40 tahun tetapi dalam jangka masa 40 tahun itu suami tidak bertegur sapa dengan isteri apatah lagi sebantal disebabkan oleh rajuk. Yang dikata, suami ini kata suami terlalu lebihkan anak-anak berbanding dengan dirinya. Jadi dari segi rajuk ni kan Nazia, Amar, kalau rajuk seorang lelaki dan rajuk seorang perempuan tu mungkin berbeza. Kita mulakan dengan rajuk seorang perempuan dulu. Adakah memang sifat dia memang merajuk, memang kena ada. Maknanya dalam setiap hubungan, bohonglah saya kata saya tak pernah merajuk dengan suami. Rajuk tu ada. Kita tak boleh buang sebab sifat dalam sifat perempuan tu mesti ada rajuk. Tapi rajuk, kalau rajuk berpanjangan tu saya tak pernah lah. Rajuk, bila dah rajuk, kita pula sibuk, kepanasan, tak apalah, tegurlah balik. Saya macam tu. Tak boleh rajuk yang lama. Terlalu lama. Tak boleh lama. Kita perlu ada kesedaran tu. Sedarlah, walaupun kadang-kadang perempuan ni pun juga kadang-kadang silap sendiri pun tak nak jadi bila kita dah tahu kadang-kadang kita rasa macam dia silap ke dia. Bagi saya sekarang ni tak ada dah siapa-siapa silap, dahlah sekejap je lah, tak perlulah lama. Tapi zaman-zaman muda dulu memang tak apa, tak nak, okey, bye. Tak kisah. Kan? Sekarang tak ada dah. Rajuk seorang suami, adakah berpanjangan ataupun sebenarnya cepat mengalah? Saya rasa macam akak cakap, rajuk tu memang salah satu sifat yang diberikan oleh Allah kan. So saya rasa rajuk seorang suami atau seorang isteri, saya rasa kalau berbalik pada individu itu sendiri, saya rasa tahap kematangan atau tahap pemikiran dia, dia nak merajuk atas dasar apa, dalam konteks apa, berapa lama yang sesuai untuk dia nak memujuk diri. Sebab saya rasa kadang-kadang di satu tahap, di satu umur yang kematangan telah dicapai, rajuk tu sebenarnya kita tak perlu orang lain nak settlekan. Sebab itu adalah diri sendiri yang kita, masalah tu datang diri kita sendiri. Mungkin disebabkan faktor luar. Tapi it goes back to us, kalau kita sendiri boleh tackle rajuk kita dengan cara apa yang bersesuaian dengan diri kita. Sebab kerana kita tak boleh nak harapkan orang lain untuk nak menyelesaikan masalah rajuk kita. Sebab itu memang diri kita sendiri. So kalau kita dapat selesaikan masalah rajuk kita, dan saya rasa itu lagi mudah untuk kita nak move on dengan perhubungan itu sendiri. Kalau kita, ada tak you nak macam nak kena tunggu? Okey, tak apa, aku nak tengok dia. Ada tak? Ada itu tak? macam ego sikit dah tu. Itu tipulah kata tak ada. Tapi berbalik pada proses rajuk tu, kita berfikir, adakah rajuk ni
boleh mendatangkan manfaat pada kita. Kalau kita merajuk dapat ke tiba-tiba nasi goreng kampung tengah-tengah malam. Nak nasi goreng kampung sampai Mungkin merajuk. isteri Amar sedang menonton contoh. sekarang ni. Buat nasi goreng kampung je. Betul lah. Tapi it goes back to us lah. Kalau Yelah. kita boleh selesaikan Okey. diri kita sendiri, so tak mustahil untuk kita membantu orang lain di sekeliling kita Kalau untuk okey. kalau based on experience, selalunya perempuan lah yang akan pergi ke lelaki ni sebab Perempuan lelaki lah dia- yang akan buat nasi goreng tengah malam tu. Okey, Datuk, pastinya kita tidak mahu situasi ini berlaku dalam rumah tangga kepada pasangan suami atau isteri. Sebelum perkara ini terjadi, sebelum tak sebantal ini, apa yang perlu difahami oleh kedua-dua pasangan ini? Mereka kena berbincang tentang undang-undang kalau bertengkar. Kalau nak bertengkar, yang kita manusia biasa, mana lidah tak tergigitnya. So kita kata kalau bertengkar, kalau masa you cakap, I akan senyap. Bila I cakap, you akan senyap. Giliran. Itu dia. Terus tak boleh. Itu masa aman. Masa aman tu. Masa aman punya agreement. Ya. Fasa pertama. Jangan ungkit. Ya. Kalau I silap, I minta maaf. Itu sebabnya kalau boleh kita tiap-tiap malam ada rutin. Tiap-tiap malam I akan minta maaf you, I akan maafkan you. Walaupun ni saya cakap pada isteri saya 38 tahun yang lepas. Kahwin dah 43. So bila dia cakap 40 tahun saya terkejut. Orang Jepun tadi. Ya. So ingat aku ke? So kita kena ada undang-undang. Lepas tu bermamak. Sebab saya pesan pada diri saya dan semua orang, tolonglah ya, tiap-tiap malam make it a routine, semua orang solat taubat sebelum tidur. Ya, lepas tu istighfar satu kali dan maafkan pasangan no matter what. Memberi maaf tanpa ada minta, sayang tanpa disyarat, tanpa syarat tu sebenarnya satu perkara yang sangat basic ya, dan tolong betulkan diri. We are all work in progress, kita tak sempurna. So tidak rugi kalau suami isteri bermaaf-maafan ya. Mana tahu tidur itu ibarat mati, terus mati pula dalam tidur. So ingat tu, mudah-mudahan kita akan dapat memaafkan dan mudah-mudahan dapat tidur sebantal forever. InsyaAllah. Ada sesuatu yang Datuk nak wawarkan? Dalam topik yang samalah ya, kita akan buat satu program 29 bulan ini, iaitu menjadi pasangan kiriman Tuhan, pasangan terunggul kiriman Tuhan. Menarik. 29 ya. So insya-Allah ya. Itu memang seronok tu. Kita akan bagi all the tips ya. Insya-Allah ya. Cuba RM39 untuk satu pasangan. Untuk dua orang. Kalau kata mahal juga, saya pun tepuk dahi. Bila lagi sekali? 29. Saya nak datang. Pasangan. Yaina nanti datang dengan siapa? Astagfirullahalazim. Dia datang siapa gitu? Jadi kita bincang. Pada tahu dah. Alhamdulillah lah. Saya tahu. Okey, apa pun terima kasih Sama-sama. Datuk Nazia dan juga Amar bersama kita hari ini berkongsi pelbagai tips dan juga manfaat seperti apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi. Sayang tanpa syarat, maaf tanpa dipinta. Mudah-mudahan ia menjadi landasan untuk satu kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Datuk, Terima kasih. kepada Nazia dan juga kepada Amar. Diharapkan yang baik dapat dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan.